Maka waktu ni baru kita dibenarkan untuk hantar daging tadi kepada luar negara. Itu satu. Yang ni pula kita terus korban di sana. Yang tadi daging yang lebih, ni kita terus korban di Kemboja ke, di mana-mana tempat negara Islam yang miskin. Maka ulama membenarkan, tidak ada masalah. Sebab apa? Sebab di Malaysia ni lah, kita bicara konteks Malaysia, lebihan orang korban banyak sangat, lebihan. Jadi kita boleh korban di luar negara, tidak ada masalah. Melainkan negara kita ni macam Kemboja juga, maka waktu tu ulama akan fatwa lain lah pula. Tapi di Malaysia ni lebihan. Kalau tengok semalam ke keluar berita, yang tahun lepas punya daging korban yang lebihan 200 tan ke 200 kilo lebih daging tadi. Sehingga ada satu NGO, satu company ambil lebihan di masjid-masjid. Ni bukan di Sarawak ni, hanya satu negeri, Selangor dan wilayah saja. Dia kutip-kutip, pungut balik lebihan-lebihan daripada masjid-masjid yang bawa korban daging tadi. Dia ambil, dia packing dan bertahan selama 2 tahun. 2 tahun bertahan daging tadi untuk dihantar kepada luar negara. Nak bagi tahu lebihan daging korban di negara kita, lebihan mewah. Kalau negara Arab yang miskin macam Syria ke apa, Masya Allah, setahun sekali pun susah nak makan daging. Waktu ni dibenarkan untuk kita berkorban di sana. Dan walaupun dibenarkan, pastikan tempat kita ni ada juga korban. Of course lah ada. Apabila ada, tidak masalah lah kita nak korban. Sebab tu banyak sekarang NGO ni yang buat korban ni di luar negara. Murah pula. Kita tak tahu macam mana. Murah pula. Mungkin lembu ataupun kambing di sana lebih murah. Murah pula. Pergi, kalau di sini satu bahagiannya 700-800. Tapi kalau korban dengan syarikat di Kemboja tu, dia diurus di Malaysia ni 400-500 saja. Tetapi ingat, bimbang takut ada penipuan. Bukan saja 400.5 yang kita bayar tu totally kita guna untuk korban. Upah tiket dia orang nak pergi, upah gaji dia orang lagi, pengurusan lagi, borang-borang apa semua lagi, lesen perniagaan dia lagi. Semuanya diambil keuntungan daripada 400.5 tadi. Jadi berapa sahaja yang baki untuk dibuat korban tadi. Jadi kena cek betul-betul, semak betul-betul, betul tak company ni? Betul ke tak? Kalau betul, telus silakan. Tidak ada masalah. Kalau tak, sebenarnya duit itu digunakan untuk bayar gaji company, pekerja-pekerja dia sahaja. Tiket flight lagi nak pergi Kemboja. Jadi banyak benda. Sepatutnya 200 ekor lembu atau 200 ekor lembu dikorbankan ikut bajet. Tapi sebenarnya dikorbankan 100 ekor sahaja. Yang 100 ekor lagi bajet duit tadi digunakan untuk pengurusan. Dan juga pentadbiran. Bayar gaji pekerja, beli tiket flight, beli baju, beli beg, beli pakaian untuk pekerja-pekerja dia, untuk pengurusan syarikat, company dan sebagainya. Jadi melainkan diuruskan oleh NGO yang kaya. Contohnya kerajaan Malaysia mengarahkan beberapa orang kaki tangan JAKIM ke untuk pergi korban sana, bawa daripada Malaysia duit ni yang kita derma, yang tu sahih lah betul, sebab dia memang makan gaji dengan kerajaan. Tapi kalau NGO ni ada yang betul, saya tak kata totally menipu, tak, banyak yang betul. Tapi pastikan kita semak dulu dengan syarikat tu. Semak dulu. Sebab murah 400.5 satu bahagian ni. Mungkinlah kita sangka baik lembu ataupun kambing di Kemboja ni murah. Kita sangka baik macam tu je lah. Nak sangka buruk lain tak tahu. Jadi okey, tak ada masalah. Dibenarkan untuk kita korban ataupun akikah pun sama. Persoalannya yang tu, soalan satu lagi yang berbeza, mana lebih afdal, akikah ke korban? Mana lebih afdal? Korban lebih afdal. Kenapa korban lebih afdal? Sebab waktu hari raya korban ni kita gunakan waktu tu hanya 4 hari saja, 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. 4 hari tu kita gunakan untuk korban. Akikah anytime boleh. Bila masa boleh. Yang kedua, siapa yang perlu akikah? Bapa perlu akikah perlu tu sunat maka wajib. Sunat bapa tadi menakikahkan anak dia yang belum balik.
balik sahaja anak dia sama ada lelaki atau perempuan, maka terlepaslah hukum sunat tadi. Habislah sunat. Terhapuslah hukum sunat tadi. Lepas tu macam mana ustaz? Kalau saya nak akikahkan diri saya sendiri, diharuskan tapi tidak disunatkan. Harus saja, tak sunat. Bapak kita tidak akikahkan kita. Sebab apa? Sebab mungkin miskin ke semua sekali. Bapak kita beritahu, aku dulu tak akikah lagi kau ni. Oh tak apalah, saya akikah sendiri, saya dah bekerja ni. Kita pun buat akikah niat atas diri sendiri. Boleh tak? Boleh. Tetapi itu diharuskan sahaja. Sunatnya tidak. Sebab apa? Sebab yang sunat dari Islam akikah ni ditanggungkan di atas bahu sang bapak tadi. Si bapak ataupun abah ataupun abi ataupun ayah. Dialah yang kena tanggung akikah anak. Kalau dia tidak mampu, tak apalah, tak payah buatlah. Sebab sunat. Benda sunat ni jangan bergaduh. Abang masuk saja waktu korban, maka disunatkan kita afdal lagi waktu hari raya haji kita korban. Lebih afdal daripada akikah lagi. Ingat, akikah balik saja anak, maka hilanglah fadilat akikah. Tak ada lah. Kalau kita nak buat sendiri untuk akikah kita, boleh, tapi harus. Tidak ada sunat. Harus sahaja. Yang sunatnya dipertanggungjawabkan ke atas si bapa ataupun ayah. Balik saja anak, habislah. Luputlah fadilat akikah. Sunat akikah. Lepas saja anak itu balik. Oleh itu kalau kita ni ada duit, kita tunggu dulu, nanti anak besar-besar apa. Jangan sampai usia balik. Sampai saja usia balik, kita akikah juga anak kita, luput juga pahala. Hanya harus sahaja. Anak kita dah 18 tahun dah, baru kita nak akikahkan atas nama dia. Kita bapa, baru kita nak akikah, hilang fadilat ataupun luput pahala akikah tadi. Haruslah, dapatlah pahala sedekah daging, bagi makan orang dapatlah. Tapi fadilat akikah hilang, tidak ada. Kalau supaya dah ada anak, ada rezeki lebih nak akikah. Yang sunatnya pada hari yang ketujuh. Hari ketujuh. Bukan hari ketujuh, hari ketujuh tu disunatkan bagi nama sebagainya, akikah terus. Kalau kemampuan lah. Mampu. Tak mampu tak payah buat. Di Sarawak ni mahal. Kambing seekor berapa? 1,000 lebih 1,000. Tak mampu, kena anak lelaki pula. Kena 2 ekor. Bukan kena 2 ekor, sunat 2 ekor. Kalau buat seekor pun tak ada masalah. Tak boleh ustaz, bajet tak cukup. Kalau seekor boleh, tapi anak saya lelaki ustaz, kena 2 ekor. Kena tu sunat. Kalau buat seekor pun sunat juga buat, tapi afdal 2 ekor lah sebab lelaki. Ni mentang-mentang lelaki nak buat 2 ekor, boleh je buat seekor, tidak ada masalah. Kan Nabi kata 2 ekor, memang 2 ekor, tapi tak mampu buat seekor saja kambing, enough lah. Kalau mampu 40 ekor pun boleh. Ni akikah 40 ekor lembu untuk seorang anak, silakan, tidak ada masalah. Kalau mampu. Tak mampu, buat sekadar kemampuan kita, seekor pun boleh. Dalam kitab Matla'an Badrin Majma'an Bahrain kata, waktu raya korban disunatkan juga untuk kita sembelih ayam kalau tak mampu. Kalau ini dinyatakan oleh para ulama tidak sahih, walaupun ada dalam kitab Matla'an Badrin dan juga kitab Hasyiah Bujairimi pun ada. Dinyatakan Ibnu Abbas yang berkata sedemikian. Hakikatnya apabila semak-semak oleh ulama, kaul itu kaul yang batil, yang tidak sahih. Ada kitab majaan dari kitab Matla'an Badrin, ada, boleh buka bab udhiyah, bab korban, memang ada. Kalau barang siapa yang tak mampu, disunatkan untuk menumpahkan darah walaupun dengan seekor ayam. Untuk ambil berkat hari raya korban, bolehlah sembelih ayam untuk tumpahkan darah. Tapi untuk korban, maka dia tidak sah. Binatang korban hanya dibenarkan pertama unta, yang kedua lembu ataupun kerbau, yang ketiga kambing, yang keempat biri-biri dan sejenisnya. Sejenisnya tu jangan masuklah rusa, tak ada lah, jangan. Rusa boleh ustaz, nak sama besar pelanduk, tak ada. Itu binatang liar. Ni an'am, binatang ternak.
Kalau lembu liar tak boleh nak korban. Lembu liar, seladang ke apa, duduk dalam hutan ataupun tengah pada pasir, bukan diternak, maka tak boleh dijadikan korban sebab dia bukan binatang ternak. Lembu kan ustaz, walaupun lembu tak boleh sebab dia bukan an'am, lembu binatang ternak, dia binatang liar. Tak boleh. Itu secara ringkasnya. Ya. 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 Boleh. Nak akikah tidak ada masalah. Yang penting cukup umur. Harga belakang kira. Yang penting umur kambing untuk diakikah tu cukup ke tak? Setahun ataupun saling gigi. Selepas 6 bulan, mungkin 8 bulan ke, mungkin 9 bulan, kambing tu bersaling gigi. Bersaling gigi, dah boleh dah dijadikan binatang korban. Ataupun tak tahu cara saling gigi macam mana, maka cukup genap setahun, kita buat untuk akikah. Sebab itulah orang pelihara kambing kena ada surat beranak kambing. Terutamanya dia berniaga kambing untuk orang buat korban ataupun akikah. Mudah nak detect, oh kambing ni dah cukup setahun ni, tandalah. Di telinga apa. Oh, petika pula tak boleh ustaz tebuk telinga, tak sah korban. Boleh tebuk telinga, jangan gunting telinga. Tebuk boleh, tidak mengurangkan daging. Jangan gunting ataupun cabut telinga, yang tu yang tak boleh, menyebabkan tidak sah korban. Kalau cabut telinga, kalau di jabatan veterina, haiwan untuk kita tanda, dia itu dicupit telinga ni, dia klik tanda. Untuk name tag dia, name tag macam kita, nama sekian-sekian, cikgu, pegawai. Lembu pun ada name tag tapi kat telinga. Dia klik sikit. Tak boleh ustaz, yang kau pakai suban tu boleh. Boleh, dibenarkan, tidak mengurangkan daging, dibenarkan. Ya. Boleh. Yang tu pun boleh. Sama ada bapa ataupun dalam bahasa Indonya dipanggil kakek. Kakeknya tu datuknya. Dalam kitab kata dibenarkan. Sama ada bapa ataupun datuknya. Dalam kitab Sabil Muhtadi, kakek tu maksud dia datuk lah. Datuk dia boleh. Kalau bapa tak mampu, tapi datuk kaya, tak apalah, aku sedekah duit aku buat akikah untuk anak kau. Never mind. Ya. Ditukarkan daripada ayam boleh, tetapi akikahnya tidak sah. Tidak sah. Ya, walaupun 100 ekor pun. Sebab jenis binatang tu. Jenis binatang yang untuk diakikahkan, kambing, lembu, unta macam korban juga. Ayam tadi tidak sah akikah tetapi dapat pahala. Biasa di kampung-kampung di Kelantan, untuk dia buat tahnik. Tahu tak tahnik? Cukur kepala. Pelik bahasa kita. Cukur kepala ni mati ya. Sebenarnya cukur jambul, dia pun sembelihlah ayam. Dapatlah pahala sunat, sedekahkan orang makan. Tapi akikahnya masih lagi tergantung, tidak sah. Kalau tak boleh niat akikah lah. Akikah hanya binatang tertentu, macam korban juga. Korban juga. Nak buat bercukur, of course lah, nak buat makan, sembelih 10 ekor ayam, okey, dapat pahala. Tak apalah, tak mampu nak akikah, nak sembelih binatang akikah, maka buat bercukur pun dah okey dah, tidak masalah. Gajah ni bukan saja akikah, nak makan macam tu pun haram. Gajah ni hukumnya haram kita makan. Mazhab kita Syafi'i. Tak tahu lah, mazhab lain boleh. Gajah ni dia ada apa ni? Bukan balai, ganding. Cara makan dia pun
Berbeza. Dia tidak dibenarkan untuk makan. Besar tak boleh. Apa dia? Okey. Kambing ke apa? Sorry, rusa ke kijang ke, walaupun dia diternak, bukan dia tetap tidak boleh. Tetap tidak boleh sebab dia bukan binatang yang telah diliskan oleh ulama, oleh Nabi SAW dan juga oleh Allah Ta'ala. Tetapi ingat, kalau lembu ni ada dalam list, tapi lembu liar, maka tak boleh. Yang tu lembu ternak lagi. Liar tak boleh. Tak boleh. Lembu liar tak boleh. Mesti dalam bahasa kitab diguna al-an'am. Al-an'am ni binatang yang diternak, dipelihara, bukan liar. Kalau ada kambing gunung, kambing gunung, boleh tak buat korban akikah? Tak boleh. Sebab itu bukan diternak, itu binatang liar. Walaupun dia kambing. Minyak kambing gunung. Tak boleh. Untuk dikorban untuk akikah. Nak sembelih makan boleh, tak masalah. Cuma untuk akikah dan korban tak boleh. Dia mesti diternak, dipelihara. Rusa ke, kijang ke, walaupun dipelihara, diternak, tak boleh. Sebab ia tak termasuk dalam list binatang yang boleh dikorbankan ataupun diakikahkan. Yang dibenarkan tadilah unta, lembu. Lembu ni macam-macam lah. Ikutlah lembu carole ke, lembu apa ke, lembu wahyu ke, suka hati ya. Lembu wahyu, sampai nak korban boleh? 30,000 satu bahagian. Satu bahagian 30,000 RM. Lembu satu bahagian 50 kilo. Memanglah dah berat seekor lembu 850 kg. Besar. Badan daging banyak. Diternak di Jepun, di Australia pun ada. 800 hampir 1 tan. Satu bahagian seorang tu dapat lebih 50 kilo. Tapi harga dia satu bahagian 30,000. Mahal lah. Ya. Sebab itu sunat, niat itu wajib. Senarai orang yang berkorban. Sebab itu dipanggil talafus, lafaz, macam sembahyang. Yang wajibnya sembahyang adalah niat. Macam tadi juga korban, sunat kita sebut. Apabila kita sebut, terus niat dalam hati. Sebut di mulut, niat di hati. Niat di hati, kita baca dalam hati pun boleh. Okey. Siapa yang perlu baca? Orang yang menyembelih. Menyembelih. Dah azan. Okey, azan. Sikit ya. Tentang niat. Macam mana sembelih, penyembelih tu. Tengok keadaan siapa yang menyembelih. Contohnya saya korban dan saya pun juga sebagai penyembelih. Tetapi saya ambil satu bahagian saja. Yang lain tu saya kongsi dengan rakan-rakan yang lain. Maka waktu tu saya kena niat. Inilah korban aku, sebab saya pun termasuk. Korban aku, Ahmad, Ali, Abu, Kasim, siapa lagi? Pak Sulka, Azhar, sampai 7 orang. Kerana Allah Ta'ala. Sembelih. Contoh. Tetapi saya ni tak berkorban. Saya hanya diwakili oleh pihak yang berkorban. Ustaz, beri tak hari raya korban nanti, tolong sembelih. Saya tak ada list pun dalam 7 orang yang menyertai korban tadi. Maka macam mana cara saya nak niat? Maka saya niatlah, inilah korban. Niat, ni cara niat. Inilah korban Ali, Abu, sampai 7 orang. Dan aku mewakilinya kerana Allah Ta'ala sembelih. Itu niat dia. Bagi orang yang menyembelih. Oleh itu, apabila kita telah wakilkan pada penyembelih, kita kena niat tak? Kita pun sunat niat. Kalau tak niat macam mana? Tak niat pun tak apa. Sebab yang penyembelih dah niat dah. Bila kita kena niat, waktu diletak pisau tu, ditarik, maka waktu tu niat.
Sahaja aku berkorban satu bahagian daripada 7 bahagian lembu ini kan Allah Ta'ala. Kalau kita satu bahagian, kalau kita seekor lembu, seekor lembu lah niat. Tetapi apa yang penting? Yang penting penyembelih tadi. Penyembelih. Siapa yang menyembelih? Dia kena niat. Dia kena niat. Kalau dia mewakili 7 orang, dia niat sebagai wakil lah. Aku korban, aku sembelih lembu korban, Ali, Abu semua sekali, mewakilinya kerana Allah Ta'ala. Kena niat macam tu orang sembelih. Kalau tak niat, tidak sah korbannya. Macam mana saya berada di Kelantan, saya wakilkan kepada Abang Zaidi. Okey, saya call, saya nak korban, saya back in lah duit, abang wakil saya. Maka wakil lah, niat wakil lah. Abang niat wakil saja. Sahaja aku korban satu bahagian daripada 7 bahagian lembu ni untuk Ustaz Syamsul, wakilkan Allah Ta'ala. Settle. Tidak ada masalah. Yang pentingnya penyembelih tu kena pandai niat. Bukan baca. Okey, inilah lembu korban sekian-sekian, tapi tak niat. Macam kita lafaz niat sembahyang lah, usalli fardhu subhi raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Allahu akbar, hati tak niat, lafaz di mulut saja, la yasah, tidak sah. Tidak sah solat kita. Begitu juga korban, wajib kena niat. Niat. Itu mudah andai kata dalam 7 bahagian tu semuanya korban. Kalau 2 bahagian akikah, 5 bahagian lagi korban, lagi kena pandai orang yang menyembelih tadi untuk niat. Sebab tu orang sembelih bukan berdasarkan pengalaman. Yang penting tahu hukum hakam. Cara sembelih cantik, pisau tajam, panjang, cantik. Sekali sembelih, sekali tarik. Hakikatnya tidak sah korban. Jadi lembu itu lembu apa? Lembu sedekah biasa sahaja. Boleh makanlah sebab sah sembelih. Tapi kita niat nak korban, nak dapat pahala lebih sepenuh bulan Zulhijjah, hari-hari korban, hari tasyrik. Tetapi tak dapat pahala korban, hanya dapat pahala sedekah biasa sahaja. Sebab apa? Kesalahan orang yang berkorban dan orang yang menyembelih korban. Sebab tu orang yang menyembelih korban mesti orang yang faqih ataupun alim tentang korban. Dia tak alim bab haji tidak ada masalah, tak alim dalam bidang lain tak apa. Yang penting dalam bab penyembelihan, bab korban, bab akikah dia kena alim. Sebab apa? Dia menanggung banyak pihak untuk menabsahkan ibadat korban dan akikah. Tapi masalah ramai tak buat. Saya tanya di Kelantan, waktu saya korban, saya tanya, pakcik niat tak? Niat apa? Kami dah puluh-puluh tahun. Bukan masalah puluhan tahun, tapi ni cara yang betul dalam kita niat korban bagi mewakili orang lain. Bukan tu pergi ya, okey, mana lembu, pak sembelih. Okey, tak apa, saya banyak tempat lagi pergi. Tak niat langsung. Sebab apa? Aktiviti dia setiap hari raya korban hanya pergi sembelih sahaja. Bab fiqh, bab korban, bab akikah tak datang belajar. Jadi something wrong lah. Kita alhamdulillah pergi agih daging. Hakikatnya tidak sah korban, hanya dapat pahala sedekah daging ataupun sedekah kari daging sahaja. Itu je. Yes. Betul. Dia niat ke tak? Boleh. Tak masalah. Boleh. Ya. Itu macam tadilah, hanya lafaz sahaja baca. Yang mesahkan tak sah kena tanya dia. Baca yang nama baca ni niat ke tak? Ke baca je? Kena niat ke? Tak cukup sekadar baca. Kena niat lah tuan. Tak boleh baca saja. Macam baca, macam tadi. Samalah. Tapi kita sangka baik dia niat lah. Sebab kita tak tahu. Malaikat dia bagi tahu, aduh, saya tak niat. Saya tak tahu pula, tak pernah belajar benda ni. Barulah korban tadi tidak sah, tetapi daging dapat makan, dapat bagi sedekah, boleh pahala. Tapi pahala tak besar lah. Sepatutnya 10 juta, dapat RM2 je. Sebab apa? Pahala korban ni besar tuan-tuan. Korban ni kalau mazhab Hanafi wajib. Mazhab Syafi'i dan seluruh 3 mazhab lain, jumhur ulama kata korban ni sunat muakkad. Dia sangat-sangat dituntut. Hanya satu je kata wajib, iaitu mazhab Hanafi wajib ke atas setiap orang Islam yang berkemampuan
untuk melaksanakan korban pada hari raya Aidil Adha dan 3 hari Yaumut Tasyrik, hari tasyrik. Kalau mampu. Hanya kita mazhab Syafi'i, Hambali, Maliki saja kata tak wajib, tapi sunat muakkad. Muakkad macam mana? Hampir-hampir wajib. Tapi korban ni adalah wajib ke atas Nabi. Nabi wajib ke atas dia. Nabi tiap-tiap tahun, every year dia akan berkorban. Sebab apa? Wajib ke atas dia. Tapi kita umat ni sunat bagi mazhab Syafi'i, tapi Hanafi kata wajib juga kalau mampu. Besarlah maksudnya. Sebab tu saya bandingkan 10 juta dengan 2 ringgit. Kenapa? Sepatutnya 2 juta dengan 200 ribu. Yang tak, besar pahala korban ni. Nak berbanding dengan sedekah biasa, daging. Sebab tu kena fakih. Penyembelih tu kena alim lah bab ni. Bab lain tak alim tak apa. Bab semai, bab apa ni? Bab haji saya tak pandang sangat bab haji. Tak apa. Yang penting bab korban, bab akikah, dia kena alim. Sebab dia yang bahagian sebelah every year. Kita tak panggil orang lain, dia je. Ya. Itu sunat kita baca untuk mengesahkan, okey, takut ada tertinggal. Dah baca semua, ada 6 ni, mana seorang lagi? Jadi sebelum kita niat tu, kita baca dulu sunat untuk kita sahkan mana-mana pihak. Tetapi ingat, waktu kita korban 7 orang tu, pastikan 7 orang yang berkorban itu mesti ada di tempat korban tadi. Kalau tidak ada, telefon dia. Okey, tak sampai lagi ke orang nak sembelih lembu ni? Bahagian tukang sembelih ni dah lama tunggu ni, dah nak pergi tempat lain pula. Maka orang yang korban duk jauh tu tak sampai lagi tu, dia terus wakil pada orang tadi. Kita apalah, saya wakil kat kamu untuk lembu korban saya. Barulah boleh sembelih. Selagi mana tak cukup 7 orang tadi, benarkan sembelihan tadi, tak boleh sembelih lagi. Kalau tak datang tak apa, wakilkan. Dan telefon pun tak apa, wakilkan. Dah meninggal. Kalau dah meninggal tak dapat lah. Nak wakilkan siapa? Sebab korban tu niat individu, tak boleh ditanggung oleh waris. Melainkan waris boleh tolong korbankan jika si mati itu telah meninggalkan wasiat. Contohnya saya wasiat kepada anak saya, bapak tak sempat korban. Kalau bapak tak sempat pada hari raya korban nanti, kamu tolonglah, tolong wakilkan bapak. Ini wasiat bapak ke atas kamu untuk korbankan satu bahagian lembu. Waktu tu wajib untuk, bukan wajib, sunat untuk anak tu untuk tunaikan wasiat bapak dia. Anak kita tolong. Anak ya, tapi syarat dia kita kena wasiatkan. Kalau kita tak wasiatkan, tak wajib ke atas anak itu, tidak sunat ke atas anak itu untuk korbankan lembu ke atas nama kita. Tetapi ingat, kalau bapa kita telah meninggal dunia, dah mati dah, tapi kita ni duit banyak, tak apalah, aku nak korban atas nama bapa aku yang telah meninggal dunia, maka hukumnya tidak sah korban. Tak sah. Malaikat sebelum mati dia wasiat, tolong korbankan aku seekor lembu, aku tak sempat korban. Kalau tak wasiat, kita saja duit banyak nak korbankan, tak apalah, saya sedekah pada surah atau mutiara ni supaya buat korban atas nama bapak saya, tidak sah korban. Lembu tadi jadi agihan daging macam biasa untuk kita makan, tu je. Tetapi untuk korban tidak sah. Orang telah meninggal dunia, tak boleh kita guna nama dia, melainkan dia telah tinggalkan wasiat supaya korban, baru boleh. Kalau dia tak tinggalkan wasiat, saja-saja kita nak buat atas nama bapa kita. Begitu juga orang yang hidup. Orang yang hidup pun sama. Anak saya berada di Kuala Lumpur, contoh. Saya duit banyak, anak saya masih belajar universiti lagi. Saya nak buat korban atas nama anak saya. Saya tak telefon pun dia, tak call dia, tanya minta izin dia apa semua, maka tidak sah korban tadi. Kena bagi tahu dia, ni bapa nak korban untuk kamu atas nama kamu. Okey bapa, boleh. Apabila sebut kata boleh, maka baru boleh kita korban atas nama dia. Itu yang masih hidup. Apatah lagi yang telah meninggal dunia, lagi tidak sah. Itu acara korban, berbeza dengan ibadat lain lah. Okey. Ada soalan tak ada?
tak dapat. Sama. Kita buat korban ni nak bagi pahala lah sebenarnya kat dia. Tak dapat. Nak bagi daging dah nak mati dah. Bapak nak bagi daging macam mana? Kari daging tak boleh makan dah. Dia menjadi ulat tanah semua sekali dah. Jadi kita hakikat kita korban atas nama si mati tadi nak supaya pahala tu sampai kat dia. Tak dapat. Cara macam mana? Buat cara yang di istilah ulama kata buat tahlil dapat. Buat macam tu je dah. Masak daging, masak. Yes, dapat. Tapi korban tak dapat. Tak dapat korban. Tidak ada khilaf empat mazhab. Kalau kita niat korban kepada orang yang telah meninggal dunia tanpa dia meninggalkan wasiat, korban itu tidak sah. Begitu juga kita korban untuk orang yang masih hidup. Tetapi orang itu tak tahu pun yang kita guna nama dia untuk korban. Macam anak kita tadilah contoh. Anak saya duduk KL, saya tak bagi tahu pun kat dia. Nak korban kat sini. Tapi saya bagi tahu tak apalah, saya wakil pada anak saya. Walaupun kita wakil, kita wajib kena bagi tahu kat dia. Dia kata yes, barulah sah korban. Dia kata tak payah susah dah bapak. Tak payah dah, tak payah. Apa dia kata tak payah? Kalau kita buat juga tak sah korban. Sebab itu hak dia. Kita nak guna nama dia. Itu yang hidup. Yang mati apa tak lagi. Tak dapat. Okey. InsyaAllah wallahu a'lam bissawab. Yang baik Allah Ta'ala, yang tak baik daripada kelemahan saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.